السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. باب ما جاء في التمادح. Bab pada menyatakan tentang saling puji memuji. Al-madh, pujian. At-tamaduh, yakni saling memuji, berlaku di antara dua ataupun tiga pihak. Maknanya saling puji memuji. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول أحسب كذا وكذا، أحسب كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه على الله، وحسيبه الله، ولا يذكي على الله أحدا. Itu hadis yang pertama. Terjemahan dia daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada ayahnya Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ayah dia sahabat Nabi. Anna rajulan dzukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa di hadapan Nabi ini disebut tentang seorang lelaki, lalu dia memuji tentang keadaan lelaki tersebut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada satu orang disebut kepada Nabi tentang satu individu, kan? Lepas tu orang lain yang dengar nama kawan tu, dia puji, dia puji tentang keadaan orang yang disebut namanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang bagus lah apa semualah. Lalu bila Nabi dengar kawan tu duk puji si fulan tersebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata waihak. Waihak ni satu perkataan teguran. Dia terjemah sini, kasihanilah kamu. Waihak ni lebih kurang macam satu teguran keras. Dia kan waihak, macam celakalah kamu, kan? Qata'ta 'unuqa sahibika. Nabi SAW kata, tindakan kamu memujinya itu seolah-olah ka'anna kamu memancung atau memotong, qata'ta 'unuq,
leher sahabat kamu yang kamu puji tu. Ini perbuatan yang tak elok lah. Yaquluhu miraran, Nabi menyebutnya secara berulang-ulang. Maksud macam kita nak kata tak patut lah kamu puji ni, kan? Puji-pujian ini satu perkara yang dilarang. Kalau kita tengok dalam teguran Nabi ni, wahak. In kana ahadukum madihan la mahalah. Nabi kata, sekiranya seseorang daripada kamu ingin memuji, kalaulah terpaksa nak puji atau nak puji juga, in kana ahadukum madihan, kalaulah kamu nak puji juga, jangan lajak. Bahasa mudahnya jangan lajak. Sebut dalam pujian itu pada pandangan saya, pada pengetahuan saya, pada sangkaan saya, setahu saya, ahsabu kada wa kada. Maksudnya dalam keadaan kita berlapik atau dalam keadaan kita menyandarkan, hang rasa dia ni macam mana? Oi, bagus tak ada dah. Jangan. Kita sebut pada pengetahuan aku, yang aku tahu, setakat yang aku tahu, dia ni seorang yang amanah. Dia ni seorang yang jujur. Setakat yang aku duk bekerja dengan dia, yang setakat aku duk berurusan dengan dia, yang duk biasa-biasa dah sebelum ni, dia ni memang bagus. Kerana apa? Kerana kata Nabi SAW, sekiranya dia melihat seseorang itu bagus, akhirnya penilaian dia balik kepada Allah. Maksudnya, hakikat sebenar orang yang kita puji itu, yang betul-betul mengetahui keadaan dia yang hakikinya, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kata, jangan mendahului, jangan kamu menjamin sesuatu yang Allah tak jamin. Maksudnya tak ada suatu kepastian daripada Allah. Sebab apa yang kita nampak itu zahir, hakikatnya di sisi Allah. Jadi kalau kita puji sangat secara pasti, dia ni hang rasa macam mana? Kita pun puji melangit, tapi sebenarnya tak macam tu. Sebab mungkin lakonan ke, kebetulan ke, atau kita berurusan dengan dia mungkin sekali dua kali, maka kita pun jatuh hukum terus kata bagus. Nabi kata jangan. Kerana hakikatnya di sisi Allah. Itu satu. Baik. Kita tengok pula hadis yang kedua. Daripada Abu Musa. Kita baca dulu satu dua hadis, kemudian saya akan huraikan tentang isu pujian ni. Daripada Abu Musa, qal, dia berkata, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. Sama. Nabi mendengar seorang lelaki dipuji. Maksudnya ada seorang lelaki ni, rajulan yuthni ala rajulin. Seorang lelaki ni dia puji kawan dia. Dia puji seorang lain, orang lain dia puji di hadapan Nabi SAW. Nabi kata apa? Sama. Ahlaktum, celaka kamu, binasa kamu. Au qata'tum dhahra rajul, atau kamu memotong belakangnya. Kita duk dengar memotong kepala, memotong belakang ni, suatu perkataan gaya bahasa yang menunjukkan buruk. Tindakan itu tindakan yang buruk, yang tak disukai. Jadi Nabi kata apa? Tak boleh lah. Kalau ikut hadis yang kedua ni tak boleh. Kalau kita tengok hadis yang ketiga ni,
Pasal dia ada 4 hadis, kita baca bagi habis. Hadis yang ketiga, daripada Ibrahim At-Taimi, daripada ayahnya, kata ayahnya, kunna julusan 'inda Umar fa athna rajulun 'ala rajulin fi wajhihi faqal aqarta ar-rajula aqara Allah. Kata ayah Ibrahim At-Taimi ni, dia dengar benda ni daripada hadis ni daripada ayah dia, bahawa satu hari kami duduk di sisi Umar Al-Khattab radhiyallahu an, fa athna rajulun 'ala rajulin, maka telah memuji seorang lelaki akan lelaki yang lain. Dia puji. Sama juga kes memuji. Lalu berkatalah Umar, aqarta, engkau telah memotong kepala saudaramu yang kau puji itu, Allah akan memotong kepalamu. Maksudnya Umar tak bagi. Kan? Juga satu kritikan, teguran dan larangan yang tegas. Hadis yang terakhir daripada Zaid bin Aslam, daripada ayahnya, kata ayah dia, sami'tu Umar yaqul, aku mendengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-madhu zabh, pujian itu ialah sembelihan. Memuji itu macam kita menyembelih orang tersebut. Nampak? Baik. Hadis-hadis yang kita baca ni, kalau kita tengok, kesemuanya membawa maksud puji memuji ini dilarang. Sebab semuanya teguran yang keras. Kan? Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, kalau kita tengok, iaitu orang yang memuji saudaranya seperti mencampak atau melempar pasir ke mukanya. Nampak? Nabi SAW menyebut bahawa seseorang yang apabila dia puji kawan dia ni, dia angkat kawan dia ni, saudara dia ni, seperti dia membaling pasir ke muka saudara dia. Baik, apa yang boleh kita buat kesimpulan? Kesimpulannya, kalau kita nak kata tak boleh langsung memuji ni, kalau berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita baca tadi ni, kesimpulannya tak boleh lah. Tetapi oleh kerana disiplin nak mengeluarkan hukum, hendaklah melihat kepada hadis-hadis yang lain, baru kita boleh buat kesimpulan. Sama ada tak boleh haram ke, tak boleh makruh ke, atau tak boleh dalam keadaan tertentu ke, ataupun tak boleh dalam kes-kes yang khas saja. Kalau kita kata hadis ni, baca hadis ni tak boleh, tiba-tiba kita jumpa hadis lain yang Nabi puji, kalut. Sebab tadi kita kata tak boleh, tiba-tiba ada hadis kata boleh. Okey, contoh Nabi SAW. Ni contohlah, banyaklah perbincangan dia panjang, cuma saya nak bagi contoh. Bila kita membaca satu hadis, kita juga kena melihat hadis yang lain sebelum mengeluarkan satu hukum. Itu kaedah dia. Dia panggil al-jam', jamak, menghimpunkan hadis sebelum mengeluarkan hukum. Seperti kalau kita baca satu hadis, Nabi larang minum berdiri. Nabi larang minum berdiri. Sampai Nabi kata, siapa yang minum berdiri kena muntahkan balik. Datang dalam hadis yang lain, Nabi sendiri minum berdiri. Jadi maka di situ larangan tadi ni macam mana? Yang Nabi larang, kalau kita baca hadis larang, kita akan kata tak boleh. Tiba-tiba kita jumpa pula hadis yang mengatakan Nabi minum air secara berdiri, bercanggahan dan berlawanan dengan hadis yang pertama tadi. Maka
keluarlah kesimpulan larangan tadi ini larangan yang berbentuk makruh, ataupun larangan tu dalam keadaan yang umum, tetapi jika mempunyai sebab maka dikecualikan, dibolehkan. Adalah perbincangannya, tapi nak bagi tahunya macam juga hadis ni. Kalau kita baca beberapa hadis tadi menjurus kepada tak boleh puji langsung. Puji ni kira haram. Memotong leher seperti kamu membunuh dia. Puji ni satu benda yang buruk lah. Tapi kalau kita baca dalam hadis, Nabi SAW juga memuji sahabat-sahabat dia. Sebagai contoh, kalau kita tengok Nabi SAW dalam beberapa hadis, baginda memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Uthman, memuji Ali. Banyak sahabat-sahabat yang Nabi SAW puji mereka. Nampak? Bahkan kalau kita tengok juga di dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi juga dipuji oleh Nabi-Nabi yang lain. Seperti dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, apabila Nabi naik bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi-Nabi yang lain memuji Nabi. Marhaban bi akh salih, selamat datang saudara kami, orang yang salih, Nabi yang salih. Memuji Nabi. Dan Nabi juga memuji sebaik-baik lelaki Abu Bakar. Nabi puji, kan? Nabi mengatakan Abu Bakar ahli syurga. Ini juga berbentuk pujian dan sanjungan. Satu perkara yang baik, kan? Okey. Jadi dalam hadis-hadis yang membenarkan pujian ni, maka ulama telah membuat satu kesimpulan untuk memudahkan kita memahami isu ni. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa fihi jawaz madhil insan fi wajhihi idza umina alaihi al-i'jabu wa ghairuhu min asbabil fitnah. Apabila digabungkan hadis yang larang dengan hadis yang membenarkan atau Nabi sendiri memuji, kalau tak boleh langsung, mana boleh Nabi puji? Tapi Nabi memuji. Dan bila orang tanya Nabi, kalau orang puji saya, dalam hadis Muslim, satu orang dia tanya Nabi, kalau ada orang puji saya, apa hukum dia? Nabi kata apa? Pujian ni, kalau ada orang mai puji tuan-tuan, orang kata apa, menyebut sesuatu yang baik tentang tuan-tuan, hang ni bagus, insya-Allah, pemurah, masya-Allah, mudah berkira. Kalau ada, Nabi kata apa? Itu ialah nikmat yang Allah segerakan bagi di dunia. Maksudnya pujian itu ialah balasan Allah yang disegerakan di dunia, yang bagus. Patutnya kita dapat di akhirat pahala, ganjaran, balasan tu. Tapi Allah bagi di dunia dengan cara orang memuji kita. Maknanya tilkal ajil busyra. Itu ialah kebaikan yang Allah segerakan. Baguslah. Tak apa pula, nikmat pula, balasan yang disegera, ganjaran yang disegera. So kata Al-Imam Nawawi, hadis yang membenar dan melarang menunjukkan bahawa bolehnya kita memuji seseorang fi wajhihi, secara berhadapan. Jawaz, boleh. Lepas tu yang larang tadi nak faham macam mana? Yang tak bagi tu, cara dia, iaitu maksud dia, sekiranya kita merasakan, meyakini bahawa kalau kita puji kawan ni, dia tak jadi merak. Boleh. Dia tak jadi merak. Kalau kita rasa dia ni daripada duk elok-elok kita pergi puji, dia jadi merak, tak payah. Tak sat dia duk masak elok-elok lah, kita pipi, kalau hang mati aku tak tahu siapa nak masak, sedap suruh hang masak, elok.
Dan dia berkata, aku pun risau lah. Duk tengok dalam kampung ni, duk ajaklah 3-4 orang, tak reti lagu mana yang aku duk buat ni. Duk nampak lah. Aku kalau nak pergi mana-mana pun susah hati ni, tak ada orang nak masuk. Sakat. Kadang itu aku pergi mana tak tahu, Jahanam lagu tu yang 30 kilo daging. Siapa dia tak masuk, tak boleh makan langsung. Kena aku juga. Kita puji semangkuk, dia pergi tambah 1 periuk sakat. Ada orang yang bila dia puji ni, dia naik set. Lagu ni, yang ni lah yang Nabi tak bagi tu. Tapi kalau kita puji Allah, hang saja lebih, bukan tahu mana pun. Maksudnya dia tawadhu, dia okey lah. Kan? Sebab tu Nawawi kata, umina alaihi al-i'jabu wa ghairuhu min asbabil fitnah. Jika kita boleh merasakan, meyakini bahawa kawan yang kita puji itu dia okey, dia tak jadi riak, ujub, takabur, maka boleh, tak ada masalah. Nampak? Boleh jadi itu kesimpulannya, kan? Sebab kalau kita puji orang melampau-lampau ni, dia ada dua sisi buruk lah. Satu hak yang puji tu, satu lagi yang dipuji. Yang memuji ni keburukan dia apa? Satu, kata para ulama, dia akan membawa kepada kita bohong. Orang yang memuji orang lain ni, mengampu, membodek ni, dia tak dapat lari daripada bohong. Mai kawan tu dia puji, dia kata, hari ni aku duk berasa dah, pasal tu aku duk berasa, yang kata ni hang nak mai. Bagus dia, kita pun puji. Balik kawan tu kata, bagus kawan tu dah. Bukan bagus pun saja bagi dia syok. Nampak? Saja bagi dia syok, puji pi. Tengok kita puji, bukan dia lebih banyak. Saja aku puji, nak suruh dia banyak. Nampak? Betul ke dia ni lagu hang kata? Tak ada. Tu yang hang puji tak sah ni, sakal sangat aku dengar. Ni hak orang ketiga. Hang tengok, kita puji dia sikit, Jack dia ni makan Jack ke makan bot tau? Bukan makan Jack, makan puji ya no. Ada tak orang jenis makan puji? Tentang puji ada, kan? Kira sekali. Untung kita jenis makan puji ni. Kita pula yang jenis Jack pusing tu dah naik, dah sengit dah kereta tu kan, pusing lagi terbalik tu kan. Kawan tu pun bukannya ada duit sangat, tapi dah dia puji. Dia kata, aku tadi nak makan pun tak tahu, tak berani nak order. Tengok muka hang, aku order terus. Siap dengan bungkus tadi. Tuhan nak hantar hang mai jumpa rezeki aku, muka hang, muka rezeki. Habaq kata, okey, lain kali kalau dia main jangan duk ambil duit dah kat dia. Saya main bayar. Kalau saya tak ada pun petang saya main bayar. Tu dia. Pujilah tuan-tuan banyak-banyak. Mohonglah bagi kuat sikit. Untung tuan-tuan. Kan? Seperti satu cerita. Bahaya orang yang makan puji ni. Sebab kadang-kadang dia orang puji ni nak bagi syok kan. Ada tale story. Tale ni dongeng, cerita dongeng. Ada dahulu seorang orang putih lah kan, yang dia ni makan puji lah. Kemudian dia nak buat baju yang cantik. Adalah 2 orang kaki penyamun ni yang tale story dongeng, cerita dongeng ni. Mai dia kata, kami boleh buat baju yang cantik. Cantik dia ni sampai tak ada siapa boleh nampak dia punya kecantikan. Sakar lah. Buat.
Tak ada baju pun. Tapi dah cantik lah. Orang yang kaki puji semua ni, cantik, cantik. Mai satu budak pendekkan kata, mai satu budak dia kata, cantik apa? Tinggal baju dalam ya kan. Pasal tak ada. Budak-budak kan tak erti bohong. Pasal itu kadang-kadang kalau orang puji kita, jangan tertipu. Ada udang di sebalik mi yang dia nak makan sendiri. Kan? Tuan-tuan faham tak? Baik. Jadi bila kita puji ni, apa? Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali, sekiranya seseorang itu berasa selamat daripada beberapa keburukan. Keburukan apa? Yang memuji, yang dipuji itu banyaklah. Maka tak apa kalau kita nak puji. Maksudnya pertama, yang kita puji itu benda betul, bukan bohong. Orang yang kita puji itu pula jenis tak layan pujian. Dia puji ke tak puji ke sama ya. Nampak? Baik. Akhir sekali, bacalah satu doa yang mana doa ini ketika orang memuji kita. Kalau orang puji kita, kita baca doa ni. Allahumma la tu'akhidhuni. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum aku, mengambil tindakan kepada aku di atas apa yang mereka puji aku. Takut apa? Takut sekali lagi mereka puji itu benda yang bukan kita hak betulnya. Mereka bohong, mereka angkat kita. Kita kata, ya Allah, kita kata kepada Allah, ya Allah, itu urusan mereka. Jangan ambil tindakan kepada aku di atas apa yang mereka kata. Waghfir li ma la ya'lamu, dan ampunkanlah aku di atas apa yang mereka tak tahu. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulu. Ya Allah, jangan kau hukum aku di atas apa yang mereka puji. Dan jangan engkau ampunkan mereka, waghfir, ampunkan mereka ma la ya'lamun, apa yang mereka tak tahu. Apa yang mereka kata tu mereka tak tahu hakikat sebenar diri aku. Depa nampak tu baguslah, tapi sebenarnya aku ni tak bagus. Ampunkan depa. Kan? Ataupun satu lagi doa lebih kurang sama ya. Cuma dia ada tambahan, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. Engkau lebih mengetahui tentang hakikat sebenar diri aku ni daripada aku sendiri, ya Allah. Wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Dan aku lebih tahu tentang hakikat diri aku daripada depa yang duk puji aku. Nampak? Pertama, siapa yang tahu perangai kita yang sebenar? Tuhan. Dan siapa yang tahu diri kita yang sebenar? Kita berbanding orang yang puji. Kan? Nampak? Orang kata baguslah, saleh. Hakikatnya kita tu tak saleh. Dunia ini lakonan. Dunia ini lakonan dan kita ialah pelakunya. Dan ada juga tambahan yang suruh sebut. Kalau tuan-tuan tak boleh bahasa Arabnya, sebut yang bahasa Melayu. Apa dia? Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka puji. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lebih mengetahui tentang diri aku daripada aku, dan aku lebih mengetahui hakikat perangai, sikap diri aku sendiri yang betul daripada apa yang mereka puji. Jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang mereka puji. Kalau dia berkata aku ni saleh, jadikan aku lebih saleh daripada apa yang mereka sangka. Kan? Baik. Dan yang paling selamat sekali apa yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah. Dia kata apa? Untuk nak bagi kita selamat ni, orang yang dipuji jangan tertipu dengan apa yang dipuji, sentiasalah ingat diri yang sebenar. Orang yang paling rahmat, orang yang tahu kadar diri dia. Jadi tuan-tuan jangan
terpedaya dengan pujian. Sentiasa ingatkan diri tuan-tuan, tera mana kita tu. Yang tu saja jalan nak bagi selamat dari rosak. Kalau orang kata, baguslah, salehlah, kita tahulah tera mana, kita ingat hak hakikat. Jangan hak yang orang kata tu. Kita pegang hak yang betul tu. Pasal itu yang paling betul sekali, apa yang dipuji oleh isteri kita. Hak tu yang betul. Kalau isteri, tuan-tuan, kalau isteri puji laki, hak tu boleh pakai. Hak tu saja. Pujian yang kita boleh pakai ni, pujian bini ya. Yang lain pada tu, tak tentu. Tapi kalau satu orang tu, bini dia kata, laki aku ni memang bagus. Yang tu boleh masuk dalam resume. Boleh masuk dalam biografi. Hak orang lain ni dengar boleh. Percaya tak tentu. Pasal dia duduk dengan kita siang malam, pagi petang. Dia tengok perangai kita dalam luar. Kalau dia puji tu, memang hak tu hakikatnya. Yang tuan-tuan duk puji tu, tuan-tuan jumpa bila? Jumpa sekali sekala. Jumpa pun di luar. Yang tahu hakikat sebenar. Pagi macam mana, petang macam mana, malam macam mana. Yang tuan-tuan dah jumpa ni, memang baguslah pasal jumpa. Sebab itu Nabi kata, takkan dikenali seseorang itu sehinggalah kamu bermusafir dengan dia. Nabi kata, nak tahu the real face dia, hampa pergi bermusafir. Masa tu hampa tahu. Balik satu orang kan, dia pun kawan baik lah. Ni saya nak cerita betul ni. Ada satu trip umrah saya bawa. Ni nak cerita yang musafir. Ada satu kali itu umrah, grup perempuan. Masa tu isteri saya pun pergi. Dia pun tergelak. Sebelum nak pergi ni duduk kawan di mana? Duduk kawan di kampung. Duduk kawan di kampung. Ustaz, masa tok bilik ni, jangan duk pecah kami tu. Jangan duk pecah kami ya. Ni sebelum pi. Ya, saya katok daripada naik bah pun duduk dekat-dekat, naik kapal terbang pun duduk dekat-dekat, habaq dah dekat travel, nama-nama ni bagi seat, nombor dekat-dekat, bilik lagi boleh atok. Yang paling payah nak atok ni seat kapal terbang. Nak bagi duduk dekat-dekat ni susah. Alhamdulillah, naik bah pun duduk dekat-dekat, naik kapal terbang pun duduk dekat-dekat, pi bilik duduk dekat-dekat. Tak dan isu mehabang. Ada bini dia nak tukar. Amboi. Bini saya duk ada. Bini boleh jadi saksi. Nak tukar bilik dah. Ni yang mai daripada kampung, duduk kampung sekali ni. Yang duk abang berapa kali dah tak mau, kami nak duduk sekali. Ustaz jangan duduk pisah kami apa semua. Bila sampai di Mekah tuan-tuan, dah duduk mai apa semua, terus pergi ketuk bilik kita, pergi habang, tak mau duduk dah, nak pergi duduk dengan orang lain, nak memecah. Dah jadi dua pok dah. Berkelahi. Sampai bila berkelahi ni? Mula-mula duduk naik bas sekali, naik pertama, berkelahi sampai balik. Daripada awal duduk dekat-dekat nuduh tu. Kes siapa? Dah bila duduk sekali baru tahu. Kisnya pi turun makan tak habaq, pi masjid tak habaq, tak tolong angkat beg apa semua. Ada jadilah. Baru kita tahu perangai sebenar. Saja bersembah pasal apa yang nak tukar jadi lagu mana? Kan? Yang nu belum main cerita, tak mau kira sama payah kau. Nampak? So kita kadang-kadang pujian itu apa yang zahir, yang kita nampak. Seperti saya nampak di atas mentah ceramah, di atas meja kuliah. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Permusafir tengok. Kan?
Yang selama ni tuan-tuan duk puji pasal makan di masjid free. Kan? Dia tak baguslah dia. Tiap-tiap kali pergi makan di masjid, dia akan tolong ambil sama kat saya. Tak betul lagi. Bolehlah, baguslah, tuan tu baguslah. Cuba satu pagi masjid tak buat, ajak pergi makan di kedai. Masa tu hang puji. Di masjid tak aci, pasal apa? Free. Yang nak puji betul bila pergi makan di kedai. Makan di kedai. Masa tu boleh puji. Takut tak mau pergi dah dengan dia. So ini yang Quran kata, apa dia? Jangan menyucikan. Quran tak bagi. Jangan kamu mensucikan. Jangan kamu mengangkat dan memuji seseorang itu melebihi daripada apa yang Allah Ta'ala sebut. Pasal tu bahasa kita apa dia? Bila kita tulis kat orang, tazkiyah, recommendation. Orang main suruh kita recommendation. Dalam bahasa Arab dia tazkiyah. Artinya macam mana dia ni? Tolong hang bagi pandangan. Pada pengetahuan aku, dia satu orang yang baik, satu orang yang saleh, tetapi aku tidaklah memuji dan menyucikan seseorang, melainkan urusan dia balik kepada Allah. Hakikatnya Allah Ta'ala tahu, tapi setakat yang aku tahu macam ni. Lapik macam tu Nabi kata. Yang tu selamat. Tapi kalau orang kata macam mana dia ni minta nak jadi menantu kat aku. Kalau hang tak dapat dia, kata hang tolak dia jadi menantu, hang tak akan boleh dah orang baik macam dia. Kita pun dengar dia buhayat tu. Terima. Tak ada 3 bulan, bini kita balik, anak kita balik, hantar pergi dekat dia, kaki 2, balik mai kaki 1. Kita akan cari siapa? Kita tak pergi cari menantu-hantu tu. Kita pergi cari tukang recommend ni. Pasal tu Nabi sebutlah hadis yang kita bincang kan. Orang yang diminta recommendation ni, orang yang diminta penyaksian ni, dia diberi amanah. Artinya kalau dia bagi saksi, dia pergi duk recommend bohong tu, puji benda yang dia tak tahu. Pasal tu tuan-tuan, ini tajuk yang besar. Pasal kita dalam hidup ni memang tak boleh lari daripada satu pujian, satu lagi kejian. Puji dan kejian. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan tuan-tuan semua ikhlas dalam memuji, dan memujilah pada kadar yang patut saja. Jangan lajak lebih pada had dia. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.